Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan di alam maya pada mereka yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Apa khabar saudara Colin Rosario? Itu juga ada Syahrul Azam, salam dari Kota Baru. Tinggi sekarang ni COVID-nya nampak gayanya saudara Syahrul. Begitu juga saudara Muhammad Fuad. Apa khabar? Salam dari Gombak adanya untuk warga yang berkesempatan bersama kita malam ini. Begitu juga dengan Royal Crown, Sejeli Saini, saudara Zamari LC. Waalaikumsalam. Saudara Mustafa Ilyas, Ibrahim Musa, Muhammad Yusri alias. Salam dari Kelang, orang Kelang. Begitu juga dengan saudara Thomas Tan, saudara Johari Mak Yusof, Pendekar Mata Satu. Dalam drama-drama dulu Pendekar Mata Tiga, ini Pendekar Mata Satu. Begitu juga dengan saudara Anwar Jubin, saudara Joka, saudara Muhammad Tamdin. Apa khabar saudara Chris Dalima? Garangnya. Itu juga dengan saudara Raja Kamal Raja Bazian. Apa khabar aku? Doa saya agar orang-orang di Sungai Petani sihat walafiat aku. Fauzi, Roypa, salam dari Dungun, daripada Dungun. Adatta Atun, apa khabar? Saudara Andik Muhammad Ishak. Begitu juga saudara Nur Azman, daripada Pokok Senar. Pak Habak, di mana? Cik, oi. Pak Chu, salam dari Langkap Perak, Pak Chu ya. Saudara Hamzah Hussein, begitu juga saudara Putra Shah, Chandran Ramanathan, saudara Syuami Tenang, saudara Al-Jabar, saudara Badrin Abu Bakar. Begitu juga saudara Hashim Atan. Terima kasih dari Melaka, saudara Hashim Atan, saudara Rosyun, saudara Syukur Jamil, Puan Nur Maria, Syahnan, Anton, Azmi Osman, Yusuf Asim dan Acik Warisan serta teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah saya akan santun satu persatu usai pencerahan malam ini. Baik saudara, seperti biasa, saya mulakan bicara kita malam ini. Hari ini adalah hari Isnin 14 Februari. Tinggal 48 hari lagi saudara. Kita akan menuju ke bulan yang paling kita nantikan, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan hari ini adalah merupakan hari yang ke-698. Virus corona menyerang bumi kita ini. Di mana menurut laporan saudara Rio, bahawa hari ini ada peningkatan balik. Semalam 21,072 orang, tetapi hari ini 21,315 orang. Warga kita yang dijangkiti oleh virus corona itu disahkan oleh Kementerian Kesihatan. Kematian semalam 15 dan menjadikan jumlah jangkitan yang terkumpul sudah 3,61,550 orang saudara. Saya juga menerima laporan bagaimana tentang keadaan di negeri. Di Perlis ada masih lagi kekal pada angka 129. Tapi di Kedah naik cik oi. 2,733. Semalam 1,841. Begitu juga di Pulau Pinang. Tak Ceroy. Semalam 1,566. Hari ini naik lagi 1,656. Perak juga yuk. Naik. Semalam 444. Hari ini 461. Bagaimanapun Selangor ada sedikit penurunan. Iaitu semalam 5,350. Yang begitu menggerunkan saya. Tapi hari ini 3,955. Masih tinggi. Begitu juga di Kuala Persekutuan, kekal 1,10. Di Putrajaya 124 ada peningkatan. Di Negeri Sembilan sedikit susut. Semalam 983, hari ini 707. Di Melaka naik. Semalam 429, hari ini 666. Di Johor juga terus meningkat. Saya nampak gayanya Johor macam tak boleh ditahan-tahan. Terus menderu peningkatannya. Semalam 1,680. 3 hari lepas 1,582. Hari ini 2,410 jangkitan di Johor saudara. Begitu juga di Pahang. Saya heran bagaimana Pahang begitu tinggi. Semalam 1,099, hari ini 2,800. Terengganu juga ada peningkatan. Semalam 297, hari ini 376. Di Kelantan terus meningkat daripada 1,208 kepada 1,330. Cuma yang agak menghairankan saya dan ini agak menggerunkan kita sebab peningkatan di Sabah begitu ketara. Kerana 3 hari dulu di Sabah jangkitannya 2,069. Semalam 3,891.
dan hari ini mencanak kepada 4,035. Artinya Sabah adalah negeri yang tertinggi jangkitan pada hari ini, saudara. Di Labuan juga meningkat daripada 109 pada 189. Cuma di Sarawak alhamdulillah masih lagi beredar walaupun 3 angka tapi 206. Begitulah yang dapat saya laporkan kedudukan yang berlaku di seluruh negara. Dan untuk hari ini, saudara, untuk hari ini kalau kita lihat jumlah jangkitan sudah pun mencecah angka 190,792 yang terkumpul untuk bulan ini. Bulan lalu, bulan Januari 19,552, tapi hari ini hari yang ke-15 sudah 190,792. Terima kasih saudara Rio atas kiriman anda dan saya mengharapkan agar warga kita lebih berhati-hati. Saya lihat pola-pola virus corona ini tidak ada pengurangan tapi masih berlegar. Kalau kita tak jaga kesihatan kita, tak jaga kebersihan diri, nauzubillah minaz zalik, saudara. Berusahalah kita ya, saudara. Baik, saudara. Usai pencerahan tentang COVID-19 seperti biasa, saya minta izin sedikit saja, saudara, untuk memberi segmen e-commerce. E-commerce ni kalau saudara mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113304121. Al-Azhar tentulah dia berniaga dengan haruman setangih bakur untuk membuatkan rumah kita wangi, semerbak. Begitu juga dengan parfum-parfumnya, pelbagai minyak wangi daripada tanah Arab. Kalau tanya dengan saya pakai. Memang saya suka. Itu Amir Al-Khud, itu pati kepada minyak ini kayu gaharu, saudara. Kalau saudara berhubung dengan Azhar, jangan lupa pula produk ibunya itu rendang tuk dan juga bahulu berdal. Dah dekat nak bulan puasa ni, saudara. Turut ada adalah gula O. Ini untuk mereka yang concern pasal kesihatan. Gula O ni sedikit saja, setitik saja cukup untuk satu cawan minuman. Ini untuk mengurangkan larutan gula yang kerana gula O inilah tanpa kalori, ya saudara. Andainya saudara tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh juga berhubung dengan Siti Farehah di talian 0177114300. Siti Farehah, tentulah dendeng manis Siti Farehah. Dekat-dekat nak puasa ni, elok kalau nak makan dengan kanji, dendeng manis Siti Farehah yang paling sesuai. Sedap, saudara. Kalau saudara tinggal di sekitar Lembah Kelang, mahu buah-buahan itu dihantar ke rumah saudara, terus daripada Kizinis, saudara berhubung dengan Syauqi 0123575703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan segar, manis, grade A, harganya lebih murah daripada harga pasaran. Dan saudara jangan lupa, kegemaran saya adalah popiah sira Lady Maria. Memang sedap, saudara. Memang sedap. Rasanya pedas, rangup dan manis. Sila selalu berhubung dengan saudara Nizam di talian 0943511203. Nizam 0943511203 untuk mendapatkan popiah sira Lady Maria. Dan sebagaimana saya katakan semalam, produk baru. Ini produk baru, saudara. Produk baru ini adalah minyak sacha inci yang kaya dengan omega 3, omega 6, omega 9. Saudara boleh berhubung dengan Ella Zila di talian 0124123767. 0124123767 untuk mendapatkan minyak sacha inci. Ini sebagai makanan tambahan untuk kelegaan, sakit kanser ke, sakit jantung, kecil manis, darah tinggi dan kolesterol. Tapi kalau saudara boleh juga tanam di rumah sebenarnya. Ada juga kadang-kadang wanita menanam sekeliling rumah. Itu dikenali sebagai pokok insulin. Pokok ini dikenal sebagai pokok insulin. Kalau saya ada berhubung dengan Puan Ella Zila, boleh juga memesan telekung Cinta Fatimah. Sementara ini bukan Cinta Fatimah tu beri satu dapat satu, saudara. Tapi kalau saudara memesan minyak sacha inci ini, buy one free one. Itu saja, saudara. Baik. Usai pencerahan tentang e-commerce, seperti biasa, saudara, saudara Ramlan daripada Yomping, insya-Allah saudara saya akan hadir di sana nanti.
Kita masuk segmen naluri kehidupan, saudara Ramlan. Uh, Sungguhnya saudara, ini realiti saudara, untuk peringatan diri saudara dan juga diri saya. Kerana jangan sekali kita menyangka bahawa Allah SWT tidak tahu ataupun tidak akan tahu apa yang kita lakukan. Secara nyata maupun yang tersembunyi, tidak ada perkara yang terlepas dari pengetahuan Allah SWT. Ya? Kerana di akhirat nanti segala-galanya akan terbentang. Mata yang berzina pasti akan berkata-kata. Berzina itu maksudnya melihat segala kejelekan dan kita bersengkokol dengan kemaksiatan. Jadi sebab itu mata yang berzina pasti akan berkata-kata. Telinga yang mendengar perkara-perkara dosa turut akan menjadi saksi. Begitu juga lidah yang memfitnah, yang mencaci, berdosa akan mengaku dengan sendirinya. Dan tangan yang tidak beramanah. Ini paling penting saudara. Tangan yang tidak beramanah dan kaki yang melangkah ke tempat maksiat turut akan bercerita. Justru itu saudara, saya menyarankan, marilah kita sama-sama bertaubat sebelum terlambat. Banyakkanlah beramal dan jauhilah perkara-perkara yang sia-sia. Kerana andai di sana anggota badan tidak bersembunyi, ke mana lagi kita nak lari saudara. Sebab itu saya berpesan pada diri saudara dan juga berpesan diri saya. Ini adalah sekadar perkongsian. Mungkin saudara sudah tahu, tapi kita saling ingat mengingati saudara. Ya? Baik, kita masuk segmen mutiara kata. Apa yang dikirimkan oleh Cikgu Hibil kepada saya, katanya, jangan dihapuskan persaudaraan, saudara, hanya kerana sebuah kesalahan. Jangan dihapuskan persaudaraan hanya kerana sebuah kesalahan. Tetapi, hapuskanlah kesalahan itu demi melanjutkan persaudaraan. Ini yang paling penting. Kalau kita bersahabat dengan kawan, kadang-kadang teman-teman kita buat salah, silap dan sebagainya, jangan kerana itu kita memutuskan persahabatan. Tapi kita singkirkanlah permasalahan itu agar persahabatan kita kekal hingga ke canah. Saudara, begitu juga dalam hubungan saudara dengan suami isteri, dengan kekasih, adik-beradik, ibu bapa. Jangan kerana sedikit kesalahan itu maka seolah kita berdendam. Jangan, saudara. Hapuskanlah kesalahan itu demi untuk melanjutkan ikatan ukhuwah persaudaraan. Terima kasih saudara Cikgu Hibil atas kiriman yang begitu bermakna bagi saya dan atas perkongsian begitu baik untuk kita. Sama-samalah kita hayati mutiara kata kiriman daripada Cikgu Hibil tadi, saudara. Seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Dapat tak dapat soal lain. Ada teman-teman bertanya dengan saya, sampai bila saya nak bercakap soal ini? Saya kata saya akan bersuara. Sehinggalah perkara ini tuntas, selesai. Apabila warga kita mendapat apa yang hak mereka, apa yang ingin mereka perolehi, maka barulah kita selesaikan permasalahan ini. Selagi tidak dapat, selagi itulah saya akan bersuara. Biarlah orang tak suka dengar pun, mungkin orang di kumpulan wang simpanan pekerja pun tak suka, saya harus menyatakan ini. Kita menyampaikan salam dan harapan agar kumpulan wang simpanan pekerja sejumlah RM10,000 dapat dikeluarkan secara one-off, secara tuntas. Dan kita juga, saya harus mengingatkan, biarpun sampai malam, supaya kerajaan atau pimpinan negara tidak berbelanja tanpa had. Kalau kita berbelanja, kalau negara berbelanja tanpa had, maka kekhawatiran kita negara akan muflis. Tajuk perbincangan kita malam ini, gebang semakin kencang. Gebang tu bincang macam-macam lah. Ceramah ke, kata-kata ke, ucapan ke. Jadi saya konkludkan kepada gebang semakin kencang. Apa yang saya maksudkan? Tunggu sebentar, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Pak Nazil dia hari-hari yang takim pantun pada saya untuk kita berkongsi. Memang pantun Pak Nazil begitu berarti, begitu bermakna, saudara. Kata Pak Nazil, pandainya Cik Siti menari canggung di rendangan mangga dikelilingi sahabat. Rendangan dia ada bawah pohon mangga dikelilingi sahabat. Menubuh pati setahun jagung. Megah tak sangga patinya hebat. Tak sangga ni bahasa orang Kedah ni. Yang bukan-bukan lah. Jadi megah tak sangga patinya hebat. Jadi kata Pak Nazil, pandainya Cik Siti menari canggung di rendangan mangga dikelilingi sahabat. Menubuh pati baru setahun jagung. Megah tak sangga patinya hebat. Itulah
Saudara fahamlah apa yang saya maksudkan. Siapa yang disindir oleh Pak Nazir itu? Katanya lagi, pilih mutiara semuanya berlian, di pesta tawaran berbagai permata. Hentikan segera politik kebencian demi kemakmuran negara tercinta. Ini harapan Pak Nazir agar kita menghentikan politik kebencian, saudara. Saya juga menerima kiriman daripada sahabat kita, Saudara Nordin Malik daripada Perak Tengah. Dalam kesibukan dia dengan iGrow-nya, membimbing anak muda dalam sektor pertanian moden, dia berkirim pantun kepada kita. Katanya, pokok nanas tumbuh subur, tempat sembunyi burung wak-wak. Belum habis cerita telur, timbul pula PM Negeri Sarawak. Dia walaupun sebagai anak muda, bila peka dengan apa yang berlaku, dia pun terkejut bila mendengar bahawa Kerajaan Sarawak akan menukar jawatan Ketua Menteri kepada Perdana Menteri Sarawak. Tak tahulah itu akan disantuni ataupun akan dibahaskan dalam ini sepanjang persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Katanya lagi, besar sungguh rumah bendahara, nampak dari jauh ujung jambatan. Apakah malang nasib negara, semakin ramai ambil kesempatan. Beliau sangsi, runsing melihat, walaupun sebagai anak muda, dia melihat bagaimana seolah nasib negara kita semakin malang, semakin ramai orang mengambil kesempatan. Ya, saudara. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Malik, Saudara Nordin, begitu juga dengan Saudara Pak Nazir atas kiriman pantun untuk kita perkongsian bersama. Saudara Azli Nordin, kebencian melihat kemungkaran dia kewajipan, itu prinsip dalam agama. Kalau ada agama lah katanya. Betul saudara Azli Nordin. Saudara, kita masuk segmen gedung ilmu sedikit. Kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2000. Ia merupakan garapan Saudara Tenas Effendi, Allahyarham Tenas Effendi. Amat wajar kita renungkan saudara, kerana pemimpin terdahulu, orang tua-tua dahulu amat mengharapkan hadirnya pemimpin hari ini dan akan datang bukan terdiri dari kalangan pemimpin yang galak. Mereka tak mahu hadirnya pemimpin yang galak. Galak itu maksudnya buas dan kejam. Kerana sebagai pemimpin lakunya galak, ke sana memukul, ke sini membentak. Kalau pemimpin itu galak, ke laut menginai, ke darat menginjak. Menginjak tu memijak-mijak, saudara. Hati busuk, perangai tak cedak. Perangainya memang bukan calang-calang, bukan kaling-kaling lah kata orang. Orang membenci, musuh pun banyak, rakyat sengsara, negeri pun rosak. Kalau kita mempunyai pemimpin yang galak, yang begini, yang tak menentu, dijadikan pemimpin, negeri akan rosak. Dijadikan tua, umat kalau tak terduduk, saudara, umatnya. Dijadikan induk, orang kan kemak. Kemak ni orang kan benci. Dijadikan pemimpin, umat kan luluh lantak. Ya, saudara, jadi kita harap agar kita tidak mempunyai pemimpin yang galak seperti itu. Kita sambung lagi malam esok. Saudara, terima kasih Tan Sri Johan Japar atas kiriman buku untuk kita berkongsi malam ini. Baik, saudara. Nak masuk gear lah ni lah. Kepada mereka yang menyunting semula live saya ini, tadi pun saya dapat kiriman, saya tengok juga dalam beberapa YouTube dan banyak media-media sosial, mereka menyunting laman saya ini dan dimasukkan dalam live ini ataupun dalam segmen pelbagai saudara, sama ada dalam YouTube ataupun Facebook ataupun apa saja. Jadi apabila mereka menyunting live saya ini, maka saya nak berpesan sekali lagi, semua ini adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali atas sebarang suntingan. Apatah lagi kalau bila saudara menyunting, saudara letak tajuk pula tu, yang kadang-kadang tidak menepati apa yang cuba saya nyatakan. Saya juga tidak mampu untuk menyemak ataupun melihat setiap suntingan yang anda buat. Begitu juga dengan kiriman nota-nota yang anda hantar. Harus menjadi tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab kerana saya tak ada kemampuan saya untuk memantau semua nota ataupun komen-komen dalam segmen ini ataupun dalam culipan. Bila saudara melihat semula
live saya ini. Jadi saya mengharapkan anda harus bertanggungjawab. Saya tidak akan bertanggungjawab sama sekali. Kena ingat bahawa ini adalah pencerahan politik. Tak lebih daripada itu. Bukan untuk menaikkan seseorang, tidak. Ataupun menurunkan siapa, tidak. Ini adalah pencerahan politik yang saya lakukan sekadar untuk memberi informasi menurut apa pembacaan saya, apa yang kita lihat, peristiwa-peristiwa yang berlaku, serta bicara saya dengan teman-teman. Dan prinsip kita paling penting sekali, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Apa yang saya lontarkan, saudara boleh bersetuju, saudara juga boleh tidak bersetuju, tidak ada masalah. Kerana kita warga Cita Damai, saya mengharapkan kalau saudara nak menyantuni persoalan yang saya lontarkan, gunakanlah bahasa yang baik-baik, kerana kita adalah warga yang amat menyantuni setiap persoalan itu dengan penuh harmonis. Ingat saudara, saudara bertanggungjawab atas apa saja komen maupun suntingan yang anda lakukan. Baik saudara, kita semakin gusar kerana saya melihat harga barang di pasaran semakin tinggi. Dan persoalan ini sebagaimana kenyataan yang dilontarkan oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid, dia kata, jika isu harga barang keperluan ini tidak ditangani dari sekarang ini, kita khawatir ia akan berlarutan untuk tempoh yang lama lagi. Dan sekaligus ia terus menekan kehidupan rakyat. Jadi kita amat mengharapkan agar pimpinan negara melihat permasalahan harga barangan ini. Harga barangan yang terus meningkat, terus mencana, jadi yang menghimpit kehidupan rakyat. Sebab hari semalam saya menerima satu berita yang amat menyakiti saudara. Ini sepatutnya tak berlaku lah di bumi kita ini. Sebab negara kita negara yang makmur. Walaupun ia melibatkan warga asing saudara. Kerana amat menyakiti bila saya baca di saat negara kita, walaupun kita dalam keadaan masalah ekonomi, tiba-tiba tersiar berita tentang kisah dua beradik. Cukup menyedihkan saudara. Dua beradik ini adalah warga Myanmar. Kedua mereka maut kerana dipercayai selepas makan sisa makanan dalam tong sampah. Sampah begitu sekali saudara. Dua beradik ini ambil makanan daripada tong sampah, makan. Akhirnya dia keracunan. Kejadian ini berlaku di Kampung Baru Sungai Tepa di Bukit Malut, Langkawi. Mangsa adalah Nizam Budin berusia 4 tahun dan adiknya Ngei Jamaluddin usia 2 tahun. Anak-anak kecil usia 2 tahun, 4 tahun. Disahkan meninggal dunia jam 5.40 petang semalam. Sedih saya dengar benda ni saudara. Bagaimana bumi yang makmur ini. Jadi kita menerima berita sebegini. Kerana menurut Ketua Polis Daerah Langkawi, Assistant Commissioner Syariman Asyari, bahawa polis menerima maklumat kejadian itu pada jam 6 suku petang. Dan siasatan awal mendapati bapa kanak-kanak itu melihat kedua-duanya berada berhampiran dengan tong sampah dalam keadaan terluyung hayang sebelum membawa keduanya ke rumah jiran berhampiran. Beberapa minit selepas itu, dua kanak-kanak itu didapati tidak bernafas sebelum penduduk kampung menghubungi pihak polis, katanya dalam satu kenyataan. Jadi Tuan Syariman berkata bapa kanak-kanak terbabit dia bekerja mengambil upah membaiki kelengkapan bot dan kerja kampung. Selain itu mereka tiada kediaman tetap dan hanya menumpang di rumah jiran. Amat menyedihkan saudara. Saya bila dengar begitu, astagfirullahalazim. Janganlah perkara ini berlaku pada generasi kita. Tapi kalau negara kita dalam keadaan tidak tenteram, tidak aman, macam mana berlaku di Myanmar, mungkin juga boleh berlaku pada kita. Sebab itu saya amat mengharapkan warga kita berhati-hati. Saudara, siasatan awal mendapati kanak-kanak itu dipercayai makan sisa makanan yang diperolehi dalam tong sampah di kawasan bila mereka ditemui. Jadi dia ambil makanan daripada tong sampah, dia makan dua beradik ni. Akhirnya mati saudara. Ya, pengesahan kematian mereka dilakukan oleh petugas perubatan dan kedua-duanya dihantar ke unit forensik Hospital Sultanah Maliha untuk ujian saringan sama ada COVID-19 dan sebagainya. Tapi kalau tengok bahawa ambil makanan dalam tong sampah, kalau begitu sekali, saya rasa amat menyedihkan. Saya berdoalah jangan ini berlaku pada warga kita. Kemudian saudara, ada satu lagi cerita ni. Ini pun amat menyedihkan kita. Apakah negara kita sekarang ni sudah tidak lagi sebuah negara yang makmur? Saudara, rakyat sudah terpaksa melakukan macam-macam. Kerana sesuatu yang amat meranjatkan saya apabila Metro melaporkan
Kerana demi untuk membantu keluarganya yang menghadapi masalah kewangan, seorang anak gadis sanggup menggadai maruah dirinya dengan menawarkan keperawanannya. Ambillah dara yang kumiliki ini dengan harga RM6,000. Jadi menurut gadis itu, beliau belum berkahwin dan masih memiliki dara. Jadi keluarga saya tengah susah. Jadi saya berhasrat menjual untuk malam pertama saya dengan harga RM6,000. Astaghfirullahalazim. Sampai ke situ sekali. Ya, sudah masa PKP dulu tu ada yang bunuh diri, ada juga umat Islam yang bunuh diri. Sekarang ni anak gadis pula sanggup nak macam seperti sanggup menjadi pelacur lah saudara, hanya untuk mencari mendapatkan wang sejumlah RM6,000. Kerana katanya keluarganya tertekan. Ya, saya harap semua dapat memberikan saya peluang. Ya, itu katanya melalui keculipan video. Jadi gadis yang makan pakaian berwarna merah itu berjaya merakam video itu menggunakan telefon bimbitnya di sebuah restoran. Pengakuan berani gadis itu menimbulkan perdebatan antara netizen. Dengan kebanyakan daripada mereka ada yang mempersedakannya, tapi bagi saya jangan dipersedakan. Inilah menunjukkan bahawa bila keadaan sudah tersepit begitu, orang sanggup membuat apa-apa saja demi untuk mencari wang. Jadi saya rasa dua kejadian ini harus menyedarkan kita semua bahawa kita harus lebih berhati-hati dan berusahalah agar pimpinan negara juga harus memikirkan bagaimana kita mahu memperbaiki struktur ekonomi negara kita. Saudara, dalam saat-saat begitu, saya tengok Kementerian Kesihatan buat perangai lagi. Saya kata buat perangai lagi lah kerana waktu majlis tiga orang itu Syamuddin, Beng Niswaran dan Yang Amat Berhormat Datuk Hasni katanya telah dikompaun oleh Kementerian Kesihatan. Kerana katanya tidak siapa pun terlepas dari tindakan undang-undang. Ini kerana kompaun itu disebabkan oleh melanggar prosedur SOP penjarakan sosial. Jadi mereka yang dikenakan kompaun itu adalah Menteri Kanan Pertahanan, merangkap pengerusi Menteri Kuartet COVID-19. Dia juga adalah pengerusi kepada permasalahan COVID-19 ini, itu Datuk Syamuddin Hussein. Kemudian Presiden MRC Tan Sri S.A. Beng Niswaran dan pengurusi Barisan Nasional Johor Yang Amat Berhormat Datuk Hasni Mohamad. Saya lihat benda begitu tak habis lagi rupanya. Ingatkan kejadian apa berlaku di Melaka itu tak berulang lah. Sebab tak silap saya, apa yang dilontarkan oleh Yang Amat Menteri, kita mungkin tak ada perlu lagi menggunakan pelitup dan tak ada lagi suhu, pengimbas suhu tak digunakan dan sebagainya. Ingatkan ada kelonggaran tapi tak ada. Jadi walau macam mana pun, kata Syamuddin, dia redha lah. Kalau dia buat silap, tak apalah, dia bayarlah saman tu. Cuma saya duk hairan, apakah hanya pimpinan UMNO saja? Kerana majlis itulah majlis UMNO, Barisan Nasional. Bagaimana dengan kita tengok semalam, kemarin, ada beberapa majlis yang dianjurkan oleh parti-parti seperti PBM, Parti Pakatan Harapan, Parti Keadilan. Saudara, apakah mereka tidak melakukan penjarakan, mereka tidak melakukan kesilapan atau kesalahan dalam SOP? Kenapa tak dengar nak saman? Sudahlah UMNO ni duk kena berlasah kiri kanan depan belakang. Ni silap sikit terus kena saman. Saya tak tahulah Khalid Jamuddin ni. Ni siapa nak tanyalah kepada Menteri Kesihatan ni. Anda ni dari parti mana? Saya tidak menyalahkan untuk Kementerian Kesihatan mengambil tindakan, tak ada masalah. Cuma kalau semua UMNO kena, semua kena lah. Sebab saya tengok dalam culipan, daripada gambar-gambar, daripada video-video, memang tidak berlaku penjarakan sosial macam semalam. Pelancaran majlis Perikatan Nasional. Tengok gambar kat bawah tu, punya ramailah orang. Jadi adakah ada penjarakan sosial? Atau pentah dan sebagainya. Maka sepatutnya harus semua kenalah, jangan UMNO saja. Saya tak tahulah. Jangan, sebab itu sekarang ni saya pun agak kusar apabila saya terima juga satu berita 15 orang warga kita yang terbang ke Filipina tapi tidak diizinkan untuk masuk ke negara Filipina kerana vaksin yang kita ambil tidak diperakui. Jadi sijil untuk vaksinasi yang ada pada pasport mereka tidak diperakui oleh negara Filipina. Macam mana jadi begitu? Menteri Kesihatan ni ataupun Menteri Luar ni ada ke dah buat hubungan kita dengan negara-negara luar ni berhubung dengan vaksin?
Ini tiba-tiba rakyat kita terbang. Naik kapal terbang sampai je dekat airport, tak boleh nak masuk. Dan akan dideport ataupun diusir keluar daripada negara Filipina kerana sijil pengesahan vaksin itu tidak diterima, tidak diperakui oleh negara Filipina. Apa masalahnya saudara? Ini perlu dilihat. Kerana ada juga pelancong-pelancong, mereka yang menaiki kapal terbang yang sama, tapi mereka mengambil vaksinasi di Singapura, ada yang di Amerika dan sebagainya, diperakui. Kenapa kita tidak? Ini bagi saya adalah kegagalan Perdana Menteri Kesihatan. Jangan kamu duduk dalam saja, kau nak saman sana saman sini, sedangkan masalah kita di negara luar macam mana? Ini keadaannya saudara, saya melihat. Sebab itu bila ada satu culipan dalam Utusan Malaysia, saya baca dengan betul juga. Kerana bila ada orang menghubungi bertanya dengan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah, dia kata tentang agenda vaksin ni. Cuma dia kata bagi Tengku Razali mengatakan biasanya kita ni cari doktor atau cari ubat kerana itu untuk menyembuhkan. Dia semua itu tanpa paksaan. Namun dalam soal vaksin ini dia kata kita dipaksa. Malah selepas cucuk belum ada jaminan boleh baik. Kata Muhammad Tengku selepas cucuk sekali kena cucuk kali kedua, kemudian kali ketiga. Malahan katanya ada yang mati dan tiba-tiba muncul pula dos penggalak pula. Dan katanya tiada jaminan. Ada yang disuntik dos penggalak, sakit, demam, sampai kena stroke. Tapi katanya kerajaan tidak mengaku. Kenapa jadi begitu? Jadi kerana itu, dia kata, bila kita dah menandatangani borang persetujuan sebelum disuntik, jadi kita tak boleh nak dakwa kerajaan. Jadi Yang Mulia Tengku Razali bertanya, ini undang-undang apa ni? Dia kata, serah diri kita nak dibunuh. Jadi dia kata tak patut. Jadi apa punca keadaan kecamuk dalam soal vaksin ini? Ini kerana ia dikawal oleh apa yang disebut sebagai kartel global. Ini keadaan saudara. Ya. Jadi perkara ini kata ada kuasa luar yang menguasai ini. Jadi kerana itu dia kata sepatutnya kerajaan memikirkan sehalus-halusnya permasalahan vaksin ini. Bukan hanya bercakap, bukan hanya saman situ, saman ini. Saudara, saya tak maulah bercakap lebih panjang, lebar tentang masalah ini. Ya, saudara. Dan begitu juga saya tengok ini pertama kalilah kita mendengar Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri tidak lagi dilihat akur kepada saranan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin. Kerana dari segi laporan daripada media Sinar, wartawan Sinar Aswani Omar melaporkan bahawa pembukaan semula sempadan negara, kata Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, memerlukan penelitian dan perbincangan lanjut melibatkan semua pihak berkaitan sebelum dilaksanakan. Sedangkan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin dia kata boleh dibuka. Kita dah cakap jangan. Beliau sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Jadi nampak gayanya saya nampak ada sedikit percanggahan. Terpulanglah. Jadi sebab kata Yang Berhormat Perdana Menteri, apakah Malaysia sudah bersedia menerima kedatangan pelancong asing? Adakah kita yakin kadar mereka tidak akan membahayakan kesihatan dan meningkatkan kluster baru? Jadi terima kasihlah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri yang peka dengan permasalahan ini. Saudara, itulah berhubung dengan vaksin ni. Sudahlah, malas kita nak cakap lagi. Banyak dah saya dah beritahu. Hari ini saudara, Adun Sarawak seramai 79 orang mengangkat sumpah. Semalam saya dah bertanya bagaimana jumlah pengundian, berapa undinya, kita tak tahu. Jadi Suruhanjaya Pilihan Raya harus mendedahkan berapa sebenarnya rakyat Sarawak yang turun mengundi. Sebab kita nak tahu keabsahan dan sebagainya. Jadi bagaimanapun hari ini Dewan Undangan di Sarawak mula bersidang dengan cara pengangkat sumpah. Seramai 79 orang adun daripada 82 orang. Sebenarnya di Dewan Undangan di Sarawak ada 82 ahli Dewan Undangan negerinya. 3 lagi tak boleh kerana disahkan positif COVID-19. Jadi mereka mengangkat sumpah di hadapan speaker Tan Sri Muhammad Asfia Awang Nasar. Ini merupakan mesyuarat penggal pertama bagi penggal pertama DUN Sarawak yang ke-19. Mula-mula Ketua Menterinya Tan Sri Abang Johari Tun Oping, diikuti dengan beliau adalah Adun Gedung. Kemudian diikuti dengan 3 timbalan Ketua Menteri itu, Dato' Amar Douglas Mbas. Beliau daripada mewakili DUN Bukit Saban, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Bukit Sari,
dan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian mewakili Batu Kawah serta menteri-menteri yang lain. Jadi 3 timbalan menteri telah pun mengikat sumpah. Jadi Dewan Undangan Negeri Sarawak akan mula bersidang. Banyaklah katanya ada 5 rang undang-undang akan dibahaskan atau diputuskan dalam persidangan kali ini. Saudara, jadi gabungan Parti Sarawak di GPS yang dipimpin oleh Abang Johari menang dalam pilihan raya dulu dengan mendapat 76 daripada 82 kursi. Artinya pembangkang cuma ada 6 orang saja lagi di Sarawak, saudara. Baik, saudara, itu di Sarawak. Cuma kita melihat balik pada politik kita sekarang ni, saya melihat bahawa sekarang ni macam seolah kita masuki satu cara baru, alah baru dalam berpolitik. Ini realitinya, saudara. Bagaimana diumpamakan dalam sebuah rumah, kita ada 2 keluarga. Dan dua-dua keluarga ini bukan keluarga yang baik. Dua-dua bertelagah. Satu, UMNO Barisan Nasional yang meletakkan perjuangannya abata demi agama bangsa tanah air. Satu lagi Perikatan Nasional, itu PAS dan PBM. Mereka dengan agenda politiknya. Saudara. Dan satu perkara yang perlu kita fikirkan, dalam penyatuan dalam sebuah rumah itu, di rumah nampak cantik tapi di luar mereka berbalah. Jadi kita harus melihat perkara ini dengan pemikiran yang matang, bagaimana politik negara kita akan stabil. Kita cuba dengar apa yang berlaku di pilihan raya di bermulanya kempen di Johor. Saling balon-membalon. Tapi di Putrajaya duduk semeja. Itu yang kita hairan. Jadi dalam keadaan gini, saya lihatlah bagaimana nampak seperti ada percanggahan. Bagaimanapun akhirnya Perdana Menteri bersuaralah apabila dah tak tahan gamaknya, bila pimpinan itu Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, dia menyatakan dia mempelasah UMNO ni, maka dia bersuara. Dia kata tidak timbul isu kerajaan akan lebih stabil jika UMNO tidak menjadi kerajaan. Itu kata Perdana Menteri. Jadi menurut Naib Presiden itu, kerajaan kini adalah kerajaan UMNO. Ya, beliau sebagai warga UMNO. Jadi dalam keadaan sekarang ni tak bolehlah nak katakan stabil tak stabil. Jadi ini mula saya nampak ada percanggahan antara Perdana Menteri dengan rakan sekutunya dalam Perikatan Nasional. Jadi sebenar-benar, saudara, yang saya melihat sepanjang kempen ni, kempen dah bermula, saudara. Bila masing-masing parti sudah memulakan gerak kerja ataupun pengisytiharan calon-calon dan juga pengisytiharan jentera partinya, saya melihat rakyat Johor dihidangkan dengan politik yang agak cacah merbah. Sebenarnya rakyat Johor dahagakan pembaharuan dalam kepimpinan. Yang diimpikan oleh rakyat Johor adalah hadirnya pemimpin yang jujur serta ikhlas untuk menangani pelbagai kepincangan pentadbiran dan ekonomi negara sejak negeri Johor khususnya, negara dan juga Johor khususnya mengalami kehancuran ekonomi usai pilihan raya umum ke-14. Ini realitinya, saudara. Dan sekarang ni, saudara, kita dengar macam mana negara Singapura pun sudah pun memasuki alaf baru mereka, mahukan supaya negara tersebut memasuki era teknologi yang baru. Tapi kita masih lagi berbalah. Saya terkejut kerana tak ada. Yang saya lihat adalah maki hamun, sumpah seranah antara parti pembangkang terhadap UMNO. UMNO seolah terkepung oleh serangan yang saya nampak bercorak peribadi. Lain tak ada. Serangan kleptokrat lah, pencuri, penyamun, tak habis-habis. Malahan dituduh mabuk kuasa, UMNO itu, UMNO ini, tak ada yang baik langsung. Sedangkan selama setahun Yang Amat Berhormat Dato' Asni mentadbir di Johor, takkanlah tak baik langsung. Jadi ini yang dihidangkan kepada warga di Johor. Saya melihat tadi pun sama juga. Pelancaran kononnya, pengenalan calon-calon daripada Parti Keadilan. Betul, Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak adalah membelasah dengan tuduhan yang bukan-bukan. Tapi yang lain, begitu juga dengan pelancaran ucapan daripada Syed Saddiq.
Jadi saya melihat tidak ada kematangan berpolitik. Saudara, saya melihat bahawa dalam keadaan begitu, UMNO yang akan berhadapan dengan Parti Pakatan Harapan. UMNO juga akan berhadapan dengan Perikatan Nasional serta Parti Pejuang. Jadi, 3 parti ini akan berhadapan yang akan dihadapi oleh calon-calon daripada UMNO, tak termasuk bebas. Jadi kemungkinan ada 4 corner fight ataupun 4 penjuru. Ya, sebab muda saya tak tahu nak dianggap sebagai Parti Pakatan Harapan ke ataupun Parti Keadilan ke, masih tak tahu, ataupun dia berjalan sendiri. Sebab saya dipahamkan bahawa masalah kerusi, pembagian kerusi untuk muda belum tuntas, belum diputuskan. Itu antara Parti Muda dengan Keadilan. Tapi Pakatan Harapan telah pun menyatakan 6 kerusi untuk muda khususnya. Jadi saya tengok sebab itu bertambah garang lah Syed Saddiq. Cuma saya melihat bahawa pentas politik kali ini tidak terhias dengan satu bentuk jaminan untuk warga Johor. Saya bukan nak memuji UMNO. Paling tidak pun, Yang Ahmad Berhormat Datuk Asni, dia berkali-kali menyatakan yang dicari adalah kestabilan politik supaya untuk membawa pembaharuan baru kepada pentadbiran negeri Johor. Kerana katanya sejak wujudnya Pakatan Harapan, banyak permasalahan timbul, banyak kerosakan-kerosakan dari pentadbiran, dari segi ekonomi di negeri Johor itu berlaku. Sebab itu UMNO menawarkan sesuatu iaitu kestabilan politik untuk memulihkan semula. Jadi masalah sekarang ni, kenapa harus kita bertelagah? Kenapa kita selalu selak menyelak kain? Saya tak faham benda gini. Ini adalah pentas politik yang paling teruk saya melihat, dan saya menjangkakan ia tidak akan susut. Musim kempen nanti setelah diumumkan calon-calon, pasti akan ada lagi lontaran kata-kata yang bukan-bukan, yang tak sepatutnya. Sebagai manusiawi, kita sepatutnya mencari, bukan menyalahkan orang itu dan ini. Rakyat Johor mahu tahu parti ini kalau diberi kesempatan nak buat apa. Bukan cerita UMNO tak betul, pemikiran UMNO tak betul. Ini tak habis-habis. Dan saya bersyukur kerana nampak-nampak gayanya dalam keadaan sekarang ni UMNO belum retaliate. Cuma kadang-kadang saya kata tergeliat juga sikit. Sebab hari ini setelah diserang habis-habisan oleh pimpinan UMNO yang bukan dari Johor, saudara, daripada Kedah apa semua, nampak gayanya Menteri Besar Kedah tu dah mula dia buat turn around ataupun 360 darjah, dia pusing. Sebab dia kata kenyataan dia semalam itu bukan dimaksudkan untuk keseluruhan seluruh negara ataupun di Kedah, tapi untuk pilihan raya di negeri Johor khususnya. Saya kata bab lebay ni pusing cakap nombor 1 lah. Saya pun tak faham lah. Sepatutnya anda harus bertanggungjawab kepada setiap saja kenyataan yang anda lakukan. Pemimpin harus berani bertanggungjawab. Sebab dia dah lontarkan kenyataan begitu, kena bertanggungjawab lah. Sebab itu saya dah cakap bahawa Menteri Besar Kedah ni mengundang masalah. Masalah paling besar apabila dia mengecewakan atau mengecilkan hati warga UMNO di Kedah, besar kemungkinan Kedah juga akan menghadapi usul ataupun kehilangan keyakinan untuk disokong oleh pimpinan UMNO. Walaupun ada daripada Bersatu tu ada 6 orang apa katanya, tetapi jangan lupa mereka juga terdiri daripada bekas-bekas ahli UMNO yang melompat. Kalau 5 orang tarik diri itu rasanya huyup lah. Sebab itu macam mana kata Datuk Asni. Jadi sepanjang mentadbir negeri zaman selepas pilihan raya dulu, Johor katanya mereka telah memusnahkan asas kukuh yang dibina oleh Barisan Nasional sepanjang 60 tahun untuk rakyat. Soal menteri, soal pemimpin, ada yang korup dan sebagainya, itu soal lain. Tapi asas-asas itu sepatutnya dipelihara, bukan dirombak, diubah. Ini menurut kata Datuk Asni telah dirombak akhirnya, yang sukar untuk kita mendepani suasana masa depan ekonomi untuk kegebilangan warga UMNO atau warga rakyat Johor sendiri. Sebab itu beliau mengharapkan agar sekali lagi beliau diberi kesempatan untuk memimpin. Saudara Romeo Masdai lebay dengan saya sama saja, kaki spin. Saya bukan kaki spin, saudara Romeo, tidak. Tak apalah. Saudara nak tuduh saya, katalah saya tidak berhasrat untuk berbalah dalam media ini kerana saya rasa tak adil. Sebab saya bercakap sini, jadi bila kadang-kadang apa yang anda lontarkan saya tak suka, saya langsung tak pandang pun, tak baik.
Jadi saya cakap, saya belasah anda. Patris saya tak beri peluang pada pendengar untuk mengemukakan hujah. Tak boleh. Sebab itu saya malas nak layan apa yang anda lontarkan. Cuma saya nak cakap juga saudara, bahawa ini saya bercakap terus terang. Bahawa UMNO juga, semalam saya mengatakan bahawa beberapa pemimpin adli Parti Bersatu di Johor ada yang keluar daripada Parti BPM untuk menyertai UMNO, dan ada juga daripada UMNO yang keluar yang masuk parti yang keluar, iaitu tindakan 30 ahli UMNO cawangan Triang dan Kampung Baharu di Air Tawar di Mersing. Kerana mereka katanya mencederai Parti Pribumi Bersatu. Saya harus melaporkan, saya mesti adil. Bukan mana kata dia diam, tak boleh. Kalau itu berlaku, sebab memanglah di Mersing itu mantan ahli parlimennya, iaitu ahli parlimennya adalah orang yang melompat keluar daripada UMNO. Mungkin dia tarik dia orang, dia menyokong dia. Iaitu satu di Kampung Baharu Air Tawar dan juga cawangan Triang, dan satu lagi di Kampung Baru. Jadi terdapat lebih kurang 30 orang. Bagaimanapun, menurut Bendahari Barisan Nasional Mersing, Saudara Muhammad Syukri Ibrahim, dia kata rakyat dah matang dengan isu lompat-melompat. Ini biasa saudara. Saya dah sepanjang musim kempen ini, kita akan mendengar cerita lompat-melompat parti ini akan berterusan. Tapi saya harus melaporkan. Warga UMNO ada yang melompat. Mesti saya melaporkan. Jangan kita orang tidak adil. Saudara, bagaimanapun ini tidak akan melunturkan semangat. Sebagaimana kata Saudara Muhammad Syukri, dia kata dia lebih yakin rakyat di kawasan Mersing pasti akan memberi sokongan kepada UMNO Barisan Nasional. Soal lompat-melompat dari dulu dah berlaku. Betul. Mersing bukan tidak sunyi dengan isu melompat dan terjun sana sini. Kadang-kadang ni saudara, dalam soal-soal begini mereka demand. Ada juga kalangan-kalangan tertentu ni, okey aku nak begini, aku nak. Mungkin mereka meminta saudara, ada berlaku ugut-mengugut. Ini tidak boleh, ini tak baik untuk kita menangani demokrasi. Demokrasi tidak mengizinkan untuk kita saling ugut-mengugut. Tapi bagaimanapun terpulang. Saya harus melaporkan. Jadi tak betul, saya kata tak betul. Begitu juga apa yang berlaku sekarang ni, saya pun terperanjat. Apabila saya tengok ada kiriman daripada seorang teman saya, dan dihantar kepada saya terkejut. Itu masih kempen belum lagi, kita tak tahu calon, tetapi katanya satu majlis anjuran MIC dan MCA, di mana adanya gambar ataupun culipan video anak-anak muda terkinya-kinya menari. Ini dah tak betul dah ni. Saya harap menari berjoget macam orang gila. Saudara, saya haraplah agar pimpinan MIC, pimpinan MCA hentikan budaya ini. Tak betul tu. Ini bukan budaya UMNO Barisan Nasional. Dan ini juga bukan budaya orang Johor. Orang Johor tak reti ni. Gedebum-gedebam itu bukan budaya orang Johor. Sila hentikan sebarang usaha untuk menarik anak muda dan sebagainya. Jangan kita dedahkan anak muda dengan budaya yang sebegini. Ya saudara, saya melihat kiriman itu, saya guguk dada, astagfirullahalazim, dan saya harus menegur. Sebab itu saya katakan, saya kalau tak betul, saya kata tak betul. Bukan kita kata tutup mata sebelah, tak boleh. Ini adalah kepincangan sepanjang kempen ni. Jangan adanya dibiarkan acara anak muda terjoget. Di Johor dia lemah lembut. Dengan Dondang Sayangnya ke, dengan Ghazal Maharaninya ke, ini gedebung-gedebang. Saya pun yang kepala bau. Saudara, saya harap MIC, MCA lihat benda ni. Saudara. Baik saudara. Saya harus menyantuni juga tentang apa yang dilontarkan oleh Susah Agung UMNO. Datuk Ahmad Maslan, dia kata bahawa 5 perkara yang akan dilontarkan, akan didedahkan untuk pengundi di Johor kali ini, iaitu 5 perkara ini dicadangkan akan dimasukkan sebahagian daripada manifesto Barisan Nasional. Ini adalah untuk menarik minat pengundi muda menjelang PRN nanti. Ya, Susah Agung UMNO dan Susah Ahmad Maslan, dia kata 5 perkara asas itu merangkumi pendidikan, kemahiran, pekerjaan, perniagaan dan perumahan. Ya, ini yang saya katakan, kita harus mengutarakan. Kalau kita diberi kesempatan untuk memimpin, ini yang kita nak buat. Bukan hanya sekadar bercakap pumpang-pumpang, lepas itu buat majlis yang tari-menari begitu, itu bukan budaya kita, saudara.
So dalam kita menghadapi cabaran ini, memanglah banyak propaganda yang dilemparkan dan serangan terhadap UMNO Barisan Nasional. Katanya UMNO ni gila kuasa dan sebagainya. Tak apalah, setara harus beristiqamah. Inilah lumrah berpolitik. Kita tidak sunyi daripada serangan demi serangan. Bagaimanapun, sesuatu yang agak menggembirakan saya apabila saya menerima kenyataan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Dato' Ashraf Wajidi, dia mengatakan beliau telah pun menghantar sejumlah 30% jumlah calon-calon yang mohon diturunkan oleh UMNO terdiri daripada ahli-ahli pergerakan pemuda. Jadi ahli-ahli pemuda 30%. Kalau ini yang dilakukan, saya menyangkakan bahawa menepati apa yang kita harapkan, bahawa calon-calon kali ini adalah calon anak muda. Bukan semua anak muda, saudara. Dan juga mereka yang bukan terdiri daripada warlords. Bukan orang pemimpin comot. Kerana kita nakkan muka yang bersih. Daripada wanitanya, daripada putrinya, daripada pemudanya. Dan juga mungkin timbalan ketua bahagian atau naib ketua bahagian yang sebelum ini tidak diberi kesempatan untuk bertanding. Kerana menurut Dato' Ashraf, dia kata calon-calon orang muda yang berkelayakan, berketerampilan, mempunyai pencapaian akademik yang baik dari segi gerak kerja dengan masyarakat, bukan hanya bermula sekarang, tapi mereka ini sudah dikenali dalam masyarakat setempat. Selain itu, Dato' Ashraf berkata bahawa BN tidak hanya memberi tumpuan di kawasan yang akan mereka tandingi ini. Sebaliknya, semua kerusi yang ditandingi gabungan ini bagi memastikan kemenangan besar dalam PRN nanti. Ini laporan yang kita dapat. Cuma saya amat mengharapkan bahawa kata itu mesti dikota. Kalau kita menurunkan muka-muka wajah-wajah yang bersih, yang berpotensi untuk diangkat sebagai pemimpin, insya-Allah. Dan teruskanlah santuni warga Johor dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan mereka. Hari ini saya sebenarnya anak saya pun ada tinggal di Johor Bahru. Mungkin saya tak tahu, dan beliau memberitahu bagaimana tenatnya keadaan di Johor sekarang ni. Anak-anak muda yang tidak ada pekerjaan, yang terpaksa lebih teruk daripada Kuala Lumpur, saudara. Ini keadaannya. Bagaimanapun, sebab itu kita melihat bahawa Barisan Nasional mempunyai peluang atau kelebihan untuk menangi pilihan raya kali ini begitu jelas. Malahan ada beberapa veteran penulis daripada parti pembangkang sendiri, mereka memperakui bahawa UMNO Barisan Nasional mempunyai peluang yang lebih cerah untuk menangi pilihan raya negeri Johor kali ini. Cuma saya amat mengharapkan Saudara Romeo Mazda, muda ketua sama aja, sakau tetap sakau. Saudara, harap jangan terus menuduh. Jangan terus menuduh. Sebab kita sekarang ni bila ada pilihan raya ini, kita nak mencari pemimpin. Jangan terus saudara pandang orang ni, kalau datang daripada UMNO ni terus. Saudara, itu tak baik, saudara. Saya rasa ini bukan satu unjuran politik yang matang. Kita harus melihat, kita harus membicarakan persoalan masalah rakyat ini secara jelas dan secara matang. Bukan kalau orang datang daripada UMNO semua tak bagus. Tak betul, saudara. Ya? Sebab produk UMNO juga ramai. Jadi bagaimana kalau saudara begitu, apakah saya melihat bahawa saudara mungkin datang daripada parti yang lain. Sebab itu saya kata awal-awal lagi, kalau saudara rasa calon-calon saudara baik, nyatakan siapa dan siapa itu mereka. Tapi saya mengharapkan supaya tidak ada berlaku kali ini sepanjang kempen ini maki-memaki sama sendiri. Jangan kata seorang ni sakau, kebas duit dan sebagainya. Tak elok, saudara. Sebab saya melihat sebenarnya, saya cakap terus-terang, anda jangan marah. Dapatan saya, UMNO Barisan Nasional akan memperolehi kelebihan untuk menang kali ini. Ini yang saya dapat. Tak ada terpulang pada saudara. So, nak terima, tak terima, terpulang. Sebab daripada situ sekarang ni, wartawan Sinar, saudara Nur Azura Mak Amin melaporkan terdapat 10 kerusi Dewan Undangan Negeri dijangka menjadi medan saingan sengit. 10 itu, ini adalah susulan majoriti tipis. Sekitar 98 dan 87 undi yang dimenangi oleh penyandangnya pada pilihan raya umum PRU14 yang lalu. Dan ini meningkatkan risiko kepada calon dan parti untuk mempertahankannya pada PRN kali ini. Kerana adanya calon-calon daripada parti yang bukan UMNO. Mereka cuma menang sedikit sangat. Dan keadaan begini adalah menjadikan advantage kepada UMNO Barisan Nasional. Jadi 6 daripada kursi tersebut dimenangi Barisan Nasional adalah Buloh Kasab, Sungai Balang, Layang-Layang, Macap, Kukup dan Parit Raja. Itu 6 kursi ini pun juga adalah risikonya. Jadi warga UMNO kena kerja keras. Kemudian 4 lagi kursi itu adalah Senggarang,
yang dimenangi oleh Amanah, Bemanis, parti PKR, Semerah, PKR dan Paluh daripada DAP. Dan dimiliki Pakatan Harapan yang menggunakan logo PKR ketika PRU14 dulu. Dalam pada itu, penyandang kerusi Semerah dan Parti Keadilan Rakyat dilihat berdepan risiko untuk mempertahankan kerusi yang dimenangi memandangkan majoriti yang dimiliki cukup tipis iaitu 98 undi saja saudara. Dun Semerah yang diwakili oleh calon PKR itu Kuzan Abu Bakar. Dia cuma dulu dapat 12,619 berdepan dengan pertandingan masa itu 3 penjuru antara calon Barisan Nasional Muhammad Ismail Roslan yang dapat 12,521 yang daripada calon BN dan calon PAS Adnan Osman 4,314 dan dengan undi yang sebegitu sedikit. Ini melihatkan bahawa kerusi Dun Semerah ini ada ruang untuk UMNO menebus kembali. Selain itu, kerusi menangi Barisan Nasional iaitu di Sungai Balang dan Layang-Layang turut menarik perhatian. Jadi, saudara On kena berhati-hati. Hari ini pun saudara dah kena serang dengan saudara Datuk Zarin. Saya tak mau campur benda begitu. Iaitu apabila Dun Sungai Balang cuma dapat majoritinya 174 dan undi di Layang-Layang cuma 364. Kalaulah UMNO menurunkan Datuk On bertanding sekali lagi, beliau berhadapan dengan Mazli. Dr. Mazli adalah ahli parlimen Pengarang. Sama-sama kita lihat nanti saudara. Jadi macam saya katakan tadi, kerusi muda belum diputuskan lagi. Jadi muda, saya melihat bahawa muda dengan Parti Keadilan belum selesai lagi sebenarnya. Jangan katakan bahawa muda telah pun PKR setuju. Tidak. Rupanya masih belum selesai lagi. 3 kerusi yang diberi pun nampak gayanya Parti Muda tidak memberi jawapan dia setuju tak setuju. Itu keadaannya. Jadi dalam keadaan begini, saya melihat bahawa keadaan serangan terus berlaku. Cuma saya nak nasihat kepada teman-teman, jangan serang peribadi pemimpin UMNO berterusan. Kerana retaliate ataupun tindakan daripada pengambil-pengambil UMNO nanti berat nanti. Sebab saya tengok banyak isu yang ada di Johor, terutama isu tanah. Isu tanah di Johor bukan satu isu yang main-main, saudara. Ini melibatkan soal rakyat, memang menyangkupi kehidupan rakyat. Rakyat terasa sangat seolah mereka terpedaya dan tertipu. Saya mengaku bahawa itu adalah kejadian itu berlaku saat UMNO Barisan Nasional menjadi pemerintah. Tetapi mereka yang menerajuinya sudah tidak berada dalam UMNO Barisan Nasional. Mereka sudah keluar. Sebab itu saya kata jangan serang sembarangan. Kalau kita ni ada masalah, tak elok kita nak bercerita, nak bercakap pasal buruk pasal orang. Sebab itu saya mengharapkan sepanjang kempen kali ini, anda nyatakan apa yang ingin anda lakukan. Kalau anda tidak bertanding, mungkin anda memimpin parti, nyatakan apa yang parti anda mahu lakukan untuk rakyat Johor. Rakyat Johor tidak lagi seperti dulu. Sebab segala-galanya sekarang ni di hujung jari. Maklumat di hujung jari. Saya ada maklumat beberapa lagi yang saya ingat saya akan nyatakan dalam sepanjang pencerahan daripada hari demi hari. Semalam ini agak boring sedikit kerana saya tidak mahu terjah dalam keadaan yang begitu tak menentu. Sebab saya nak berlasah lebay-lebay apa malas. Sebab tengok dia kata dia dah pusing 360 darjah. Saya nak berlasah daripada PBM pun banyak ceritanya saudara. Nak saya balun daripada sebab kita tak tahu siapa calon-calon yang akan diturunkan. Cuma saya agak kecewa melihat corak mereka melakukan gerak kerja untuk menggapai yakin rakyat dengan melakukan serangan peribadi. Ini tidak baik. Begitu juga saya kecewa bila melihat adanya elemen-elemen environment ataupun suasana dalam waktu pelancaran gerak kerja MIC MCA dengan tari-menari yang sebegitu. Itu bukan budaya kita. Sebab itu saya katakan perlu dihentikan. Saya bercakap terus terang, kalau itu tak baik pada UMNO, saya akan belasah. Tapi ini yang saya dapatan saya bukan UMNO. Ini adalah waktu pelancaran untuk mungkin calon-calon MIC. Kena ingat, MIC bukanlah parti yang dominan di Johor. Anda juga menumpang. Jadi bila anda membawa budaya yang sebegitu, nanti orang Johor tolak. Kalau orang Johor tolak begini, dia akan membuatkan bahawa keyakinan orang pada calon anda berat. Ini saya nak bagi tahu pada teman-teman dalam gabungan kita. Saya mesti menegur. Kalau tak betul, kena tegur betul. Saudara
Saudara Syed Syarifuddin banyakkan calon muda. Mudah biar menang. Calon muda yang saya katakan tadi bahawa Ketua Pergerakan Pemuda mengatakan 30% datang daripada Pergerakan Pemuda. Itu dah jelas. Tapi nak nanti kalau semua sampai 70% calon pemuda, itu saya ingat ini bukanlah merupakan satu gagasan, satu persamaan. Kita kena ingat yang muda itu tak semuanya. Mereka baik, tapi kita nak cari yang terbaik di kalangan yang baik. Jadi saya mengharapkan kalau 30 orang tu pun, sebab di Johor ada 26 parlimen. Jadi kalau 30% sudah cukup banyak lah tu saudara. Dah ramai dah tu. Jadi kita ada 56 kursi dan UMNO bertanding 42 kursi. Kalau 42 kursi, kalau setakat 15, 17 tu fair lah. Dan lepas tu yang lain kita kena bagi pada wanita, kena bagi pada puteri, kena bagi pada naib ketua bahagian, bagi pada ketua bahagian. Dan saya melihat bahawa pembahagian kerusi kali ini cukup berhati-hati. Cuma saya tak boleh mendahului Presiden. Saya tak boleh mendahului UMNO. Saya tahu apa yang akan diumumkan oleh Presiden bila sampai waktunya. Tapi saya mengatakan bahawa kali ini 87% adalah muka-muka baru. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita akan melihat satu pertandingan cukup sihat. Cuma sekali lagi saya nasihatkan. Ya saudara, kalau abah kau jual tanah, itu saya tak mau cerita. Kita cerita kemudian, saudara. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat beristirahat.